Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, syukur kehadirat Allah SWT pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian bulanan, kuliah maghrib bulanan, iaitu hari Selasa yang ketiga, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Yang mana saya difahamkan beliau ada datang ke masjid ini mungkin dalam satu tempoh yang lalu untuk berkuliah, dan beliau menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi kepada tuan-puan yang hadir pada malam ini. Baik, seterusnya saya ni, kitab yang biasa saya gunakan di masjid ini hilang. Di masjid-masjid lain juga lah, tapi hilang. Tak tahu ke mana. Saya bawa nuskah yang baru, tapi tak ada tandanya. Di Masjid Ibn Abbas ni, kat mana kita berhenti? Ada ke yang buat tanda dalam kitab? Dulu saya ingat ada kitab disediakan depan pun ada kitab. Kalau ada yang ingat, tak kata ingat, saya rasa tak mungkin sebab dah agak lama kita tergendala. Kot ada yang tanda je lah. Kalau tak ada, kita start sajalah di tempat yang saya agak kita belum menggerakkan badan ketika berzikir. Tak silap saya dah ada bincang menggoyang-goyangkan badan ketika berzikir. Hukum zikir secara berjemaah dan menguatkan suara. Saya tak ingat. Sebab kalau menyebut Sayyid dalam menyebut Sayyidina Muhammad tu, saya ingat saya dah di masjid ni dah bincang. Cuma yang zikir dan bacaan ni kalau tak ada yang ingat lah, kita anggap belum lah, ya tak? Kalau dah pun dah tak ingat, elok juga kita ingatkan balik. Baik, bab 9, muka surat 203, zikir dan bacaan. Hukum berzikir secara berjamaah dan menguatkan suara. Kenapa Ustaz Mahathir masukkan? Kalau sudah ada dakwaan daripada segelintir umat Islam, kata dia lepas solat tak boleh zikir berjamaah. Nak zikir boleh seorang-seorang, jangan zikir beramai-ramai macam yang kita selalu lakukan tu, kata dia itu bid'ah. Dan demikianlah zikir secara nyaring. Kan kita perasan kebanyakan tempat di Malaysia ni, masjid suraunya, zikir itu dilakukan secara nyaring dengan imam, subhanallah, subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Jadi ada juga yang marah, kata dia ini zikir nyaring ni bid'ah. Baik, jadi kita nak lihat secara ilmiah sebenarnya apa hukum zikir beramai-ramai dan apa hukum zikir jahar, zikir dengan menyaringkan suara.
Jawapan, ia adalah sunat, ya, maknanya dapat pahala. Dan ia juga adalah sunnah, yakni yang sabit dalil syarak padanya daripada Quran dan hadis. Al-Quran, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Suratul Kahfi ayat 28. Wasbir nafsak, dan bersabarlah kamu, ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama dengan orang yang menyeru Tuhannya, bil ghadati wal 'ashyi, iaitu pada waktu pagi dan petang. Apa tujuan menyeru nama Allah ni? Yuriduna wajhah, iaitu mengharapkan keredaannya. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baginda bersabar berserta dengan golongan ini. Golongan yang pagi petang menyebut Allah, atau berzikir kepada Allah, atau berdoa kepada Allah, atau bermunajat kepada Allah. Allah perintahkan kepada Nabi SAW supaya bersama dengan golongan ini. Berarti perbuatan ini, berzikir beramai-ramai ini adalah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala daripada Jarir, daripada A'mash, daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla zikri. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya Allah memiliki satu kumpulan malaikat, yatufuna fit turuqi, sentiasalah malaikat ini berpusing-pusing berjalan di jalan-jalanan. Kenapa tujuannya? Yaltamisuna ahla zikri, mencari-cari ahli zikir. Ini tujuan malaikat yang berpusing-pusing. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah, apabila para malaikat berjumpa dengan satu kaum, makna satu golongan yang ramai. Apa yang golongan yang ramai ni buat? Ya, kempen pilihan raya kah? Tidak. Yazkuruna Allah, mereka beramai-ramai zikir kepada Allah. Tanadau, lalu para malaikat menyeru, halimu ila hajatikum, segeralah kamu itu kepada hajat-hajat kamu. Qala fayahuffunahum biajnihatihim ila samai dunya, lalu para malaikat melengkungi ahli zikir ini dengan sayap-sayap mereka sehinggalah memenuhi ruangan ke langit dunia. Ini tak nampaklah benda gaib. Jangan disangkakan boleh pegang sayap malaikat tengah berzikir itu, jangan. Ya, malaikat ni makhluk yang gaib. Qala fayas'aluhum rabbuhum, lalu baginda bersabda, Tuhan mereka bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu minhum, padahal Tuhan itu lebih mengetahui dari mereka. Kotlah orang salah faham bila kata Allah tanya malaikat, Allah tak tahu ke? Sehingga nak kena tanya malaikat. Jadi dari awal Nabi SAW dah beritahu, wa huwa a'lamu minhum, padahal Allah lebih tahu lagi. Jadi Allah tanya itu bukan isti'lam, bukan nak tahu, tapi Allah tanya itu supaya zahir dari jawapan malaikat itu beberapa fakta dan hakikat. Lalu Allah bertanya, ma yaqulu ibadi, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku tadi, ahli zikir tadi? Qala taqulu, lalu Nabi SAW bersabda, malaikat menjawab, yusabbihunaka, mereka itu bertasbih akan kamu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wa yukabbirunaka, dan mereka itu bertakbir akan kamu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, takbir zikir, ya, bukan takbir yang kempen politik tadi juga. Takbir Allahu akbar, ya, itu bukan, itu lain. Yang ini yang takbir berzikir, ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa yahmadunaka, dan mereka bertahmid kepada kamu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Wa yubajjidunaka, dan mereka itu memuliakan kamu ila akhiril hadis, dan seterusnya, sehinggalah Allah Ta'ala beritahu pada malaikat, aku ampunkan mereka semua dan aku perkenankan permohonan mereka. Dan malaikat ada bertanya, tapi di kalangan yang duduk dalam majlis zikir itu ada seorang ni hamba yang pendosa. Dia sebenarnya bukan ahli zikir, tapi oleh kerana dia lalu situ nampak orang berzikir, duduklah sekali. Mungkin dia ada hajat dan dia pun siapa, duduklah sekali.
Lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada para malaikat, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Ahli zikir ni lah satu puak yang duduk dengan mereka pun tak akan jadi celaka. Yang duduk saja, bukan yang ahli zikirnya tu, tapi duduk beserta ahli zikir pun tetap walaupun dia tu orang yang pendosa asalnya, berkat duduk dalam majlis zikir Allah ampunkan juga dosa dia. Jadi jelas daripada hadis ini, kalau zikir itu dilakukan beramai-ramai. Yang nak melarang zikir beramai-ramai itu mana dalilnya? Oh, paling-paling Nabi tak buat. Mana kamu tahu? Kamu kan hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaulah Nabi buat, kata dia, tentulah dah sampai pada kita. Ya, sampai, kamu yang tak faham. Nah, ini kan sampai kepada kita perkhabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau zikir itu dilakukan secara beramai-ramai. Dan tidak sampai pun larangan kata tak boleh zikir beramai-ramai. Kalau kamu nak kira alasan tak sampai, tak sampai berita Nabi berzikir beramai-ramai, tak sampai juga berita Nabi melarang berzikir beramai-ramai. Bahkan Nabi SAW diperintahkan duduk bersama-sama dengan orang yang berzikir beramai-ramai. Keterangan perkataan yang digunakan dalam hadis itu iaitu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka, semuanya dalam bentuk jamak, yakni dilakukan oleh ramai, berjamaah. Ada wawul jam'i dia panggil, ada huruf waw yang menunjukkan bahawa plural, ramai. Hadis ini menunjukkan keutamaan majlis-majlis zikir itu satu, menunjukkan juga kelebihan orang-orang yang berzikir dan mengadakan zikir secara berjamaah. Fadilat yang ada pada majlis-majlis seperti ini akan turut diberikan kepada orang yang bersama mereka walaupun tidak berzikir. Dia bukan ahli zikir tapi duduk sekali pun dapat kelebihan. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membuat satu bab khusus bertajuk bab keutamaan halaqah zikir. Dalam bahasa Arab disebut hilaquz zikri. Halaqah tu pun dah bahasa Arab, bila dipluralkan, dijamakkan jadi hilaquz zikri. Apa makna hilaq? Halaqah. Apa makna halaqah? Bulatan. Mana ramai. Seorang dia tak boleh buat bulatan, berdua pun belum boleh buat bulatan, ramai baru boleh buat bulatan. Dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan Imam Nawawi rahimahullah taala meletakkan hadis ini, yakni hadis sahih Bukhari yang kita bacakan tadi, sebagai hadis yang pertama. Amalan berzikir secara jahar dan berjamaah ini sabit berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang ni memang saya tak fahamlah kalau ada orang masih nak membid'ahkan zikir jahar. Kok kita bawa hadis dhaif kata dia dhaif, ya, kok kita bawa hadis yang tak jelas kata dia ni tak jelas. Ini hadis yang sahih dan soreh. Sahih Bukhari pun ada riwayat, Sahih Muslim pun ada riwayat. Rawahu asy-syaikhan, diriwayat oleh dua tok syekh dalam bidang hadis. Maknanya hadis ni memang sahih, ya. Bukan setakat sahih, bahkan soreh. Soreh maknanya lafaz hadis tu jelas, tunjukkan kepada isinya. Apa isinya? Raf'us sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang masih nak membid'ahkan lagi, saya tak faham. Raf'us saut, meninggikan suara, bizikri, dengan melakukan zikir. Bila? Hina yansarifun nasu minal maktubati, ketika orang ramai selesai melakukan salat fardu. Kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah amalan yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak apa lagi? Bahkan ulama Arab Saudi, Syekh Ibn Utsaimin atau Syekh Ibn Baz, kalau tak silap saya Syekh Ibn Utsaimin, beliau mengatakan sesiapa yang mendakwa bahawa zikir dengan menjaringkan suara itu bukan sunnah, yakni bid'ah, maka orang itu tidak faham makna sunnah. Ini ulama Arab Saudi sendiri. Yang di Malaysia ni mengaji dengan siapa? Mengaji pondok bukan, mengaji dengan ulama Saudi pun bukan. Sehingga membid'ah-bid'ahkan zikir nyaring. Oh, kata dia sebab ganggu orang sembahyang. Itu cerita lain. Yang lebih parah lagi, dia tak nak zikir berjamaah beramai-ramai, katanya ganggu orang sembahyang, dia pun duduk di belakang sembang kuat-kuat. Lagi mengganggu orang ramai.
Tetapi memang ada pertimbangan. Zikir itu tidaklah nyaringnya itu sehingga mengganggu orang yang sedang solat. Bahkan janganlah sampai mengganggu orang yang sedang tidur. Kau ada orang rehat kat masjid tepi jalan, orang-orang musafir rehat, punya kuat kita berzikir sampai terkejut dia dari tidur, ya, jangan. Punya kuat kita berzikir sampai yang sepatutnya baca Fatihah, beri tasbih pula. Patut dia baca Fatihah. Pergi dia terikut kita, subhanallah, subhanallah. Katalah begitu. Itu memang ada pertimbangannya, tidak sayuria dilakukan. Tapi semata-mata zikir nyaring itu tidak dilarang, bahkan itu sunnah. Kemudian mereka mengatakan sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun melarang orang berzikir secara nyaring di masjid. Yang ni mereka selalu angkat untuk membantah bila kita kata tak ada masalah zikir nyaring ni. Zaman Nabi dah dilakukan, ni hadis sahih. Dia kata Imam sahabat Nabi pun larang orang zikir nyaring. Sahabat Nabi pun kata bid'ah. Cuba lihat ya. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami berkata di dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, jumpa ke yang buat kitab 206. Wa amma ma nukila an Ibn Mas'ud annahu ra'a qauman yuhalliluna bi raf'is sauti fil masjid faqala ma arakum illa mubtadi'ina hatta akhrajahum minal masjid falam yasih anhu bal lam yarid. Adapun yang dinakalkan, yang dikatakan bahawa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu telah melihat satu golongan yang sedang bertahlil di masjid dengan suara yang nyaring. Lalu Ibn Mas'ud berkata, aku tidaklah melihat kamu ni kecuali ahli bid'ah, sehinggalah dia mengeluarkan mereka dari masjid. Ibn Mas'ud suruh keluar dari masjid. Maka riwayat ini tidak sahih daripada Ibn Mas'ud, bahkan tidak warid. Wa min sama akhraja Ahmadu an abi alladhina yaz'umun anna Abdullah kana yanha 'an zikri ma jalastu Abdullahi majlisan qattun illa zakarallaha fihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Oleh itu dikeluarkan daripada Ahmad, daripada Abi Wa'il, mereka yang mendakwa bahawa Abdullah melarang berzikir. Abdullah ni siapa? Ibn Mas'ud lah, kan nama dia Abdullah. Ibn Mas'ud tu gelaran anak kepada Mas'ud. Jadi beliau menerangkan, orang yang mendakwa kononnya Abdullah bin Mas'ud melarang orang daripada berzikir, realitinya saya tidak pernah duduk bersama Abdullah bin Mas'ud satu majlis pun, melainkan pasti beliau berzikir dalam majlis itu. Beliau sendiri berzikir dalam majlis, beliau nak larang orang zikir. Dah lah riwayat itu tak sahih. Nak lawan dengan riwayat yang sahih yang menunjukkan zikir nyaring itu berlaku zaman Nabi SAW. Riwayat ini tidak benar datang daripada Ibn Mas'ud, dan jika dikatakan Ibn Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud yang melarang, Abi Wa'il mengatakan beliau sendiri duduk bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan pasti ada zikrullah dilantunkan, bukannya dilarang. Selesai. Ada sebarang soalan sebelum kita move kepada tajuk seterusnya tentang zikir? Boleh ya? Jelas, alhamdulillah. Muka surat 208. Isu menggerakkan badan ketika berzikir ni yang setengah orang kata zikir menari ni. Bukan dia menari breakdance pula pergi berzikir, atau menari zapin pula, atau menari ronggeng dan sebagainya. Bukan. Yang diistilahkan menari itu sebenarnya adalah pergerakan badan. Soalan, bolehkah menggerakkan badan ketika berzikir? Umpamanya menggerakkan badan atau kepala ke kiri dan ke kanan, berzikir macam tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh ke? Itu soalannya. Jawapan, ia tidak dilarang dalam agama. Bukan mesti nak zikir diam pun boleh. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak gerak pun boleh. Tapi kalau bergerak, subhanallah, 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 tak ada larangan. Dalil dalam Al-Quran Allah berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang zikir akan Allah Taala hal keadaan mereka itu berdiri,
hal keadaan mereka itu duduk, dan hal keadaan mereka itu berbaring. Ini semua dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama tafsir ada yang menyebutkan maksud berdiri, duduk dan berbaring ini maksudnya ai fi kulli halin, iaitu pada segenap keadaan tu disuruh kita berzikir. Diam pun zikir, bergerak pun zikir juga. Berdiri pun boleh, duduk pun boleh, berbaring juga boleh. Cuma dalam melakukan itu elok diraihkan juga kebiasaan masyarakat. Kerana masyarakat ini bila melihat satu perkara yang luar biasa, maknanya mereka tak biasa tengok, itu boleh menimbulkan fitnah dan tohmahan, ya. Contohnya zikir berdiri. Masyarakat kita ni biasa zikir duduk je, ya. Zikir berdiri boleh tak? Boleh. Tapi di tempat yang orang tak biasa, kamu buat sesama yang tak biasa. Jangan kamu adukan dengan yang tak biasa. Nanti dia kata, ini ajaran sesat, mana pula zikir sambil berdiri, padahal Quran dah suruh. Atau ambil contoh yang mudah yang lain lah, zikir sambil berbaring, boleh tak? Kita balik kerja, penat, letih, kita baring depan ruang tamu, kita fikir daripada baring kosong, tak ada apa, aku berzikir, subhanallah hamdihi, subhanallah azim, subhanallah hamdihi, subhanallah azim, boleh. Tapi bayangkanlah kalau imam lepas salat maghrib tadi baring subhanallah, subhanallah, kan kecoh juga makmum Masjid bin Abbas. Mungkin kita kena standby imam baru pun, imam kita dah buang tabiat. Padahal tadi lepas maghrib elok santai dia baring sambil zikir. Bukan masalah salahnya tu, masalah melanggar kebiasaan sehingga menimbulkan ketidakselesaan. La yang bagi khuruj an adatin nas illa fil haram, kata Al-Imam Ibn Aqil rahimahullah taala dalam kitab Bila Al-Funun. Tidak sayugia kita itu keluar daripada kebiasaan manusia, kecuali lah kalau kebiasaan mereka itu adalah perkara yang haram, itu kena tinggal lah. Tapi zikir sambil duduk kan tak haram. Orang dah biasa zikir duduk, yang kamu jadi imam, kamu zikir baring, itu kenapa? Kan orang dah pelik. Itu ceritanya. Tapi kalau di tempat yang sesuai, seperti di rumah dan sebagainya, boleh saja nak zikir sambil baring. Itu masalah diri, duduk dan berbaring. Bergerak, bergerak termasuklah fi kulli halin. Secara lebih khusus, riwayat daripada Abu Nu'aim rahimahullah taala meriwayatkan daripada Fudail bin Iyad rahimahullah taala, sesungguhnya beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzakarullaha tamayalu kama tatamayalu syajaratu birrihil asifi ila amamin thumma taraja'a ila wara'in. Jadi kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, adalah pada sahabat Rasulullah SAW itu apabila mereka itu berzikir kepada Allah, tamayalu, badan mereka itu bergerak-gerak, bergoyang-goyang. Bergoyang macam mana tu? Sebagaimana bergoyangnya pohon apabila ditiup oleh angin yang kencang. Ada kalanya ke depan, ada kalanya ke belakang. Ada kita yang biasa kiri kanan. Ada boleh juga zikir ke depan ke belakang. Antaranya sahabat dulu begitu. Binasil Quranil Karim. Yang dikatakan menari di sisi ahli sufi ni, zikir menari ni sebenarnya zikir yang dilakukan ketika berdiri. Kita kalau zikir goyang badan sambil duduk tu tak nampak macam menari. Tapi tuan-tuan berdiri dan goyangkan badan masa berzikir, nampak orang kata macam menari. Bukanlah kata menari macam saya kata tadi, menari macam disco apa semua tu, mencampur adukkan zikir, itu mencampur adukkan ibadah dengan maksiat, itu dilarang. Ini yang dimaksudkan adalah zikir sambil berdiri. Dan yang demikian itu masyru', maknanya dibenarkan oleh syarak dengan nas Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang zikir akan Allah Ta'ala hal keadaan mereka berdiri, duduk dan berbaring. Wa tamayulu wal ihtizazu manqulun 'anis sahabati. Sementara bergoyang-goyang sampai macam bergerak-gerak, ihtizaz ni macam bergetar, ya. Itu sabit berlaku juga pada para sahabat. Jadi apa nak heran? Kita kadang mudah sangat nampak pelik sikit batin kita, ni sesat ni. Dia pula zikir goyang-goyang macam tu. Kita yang tak biasa, dia mungkin sedang menghayati makna zikir itu. Dan ini berlaku kepada para sahabat.
Faqad rawa Abu Nu'aimin 'anil Fudail bin Iyad annahu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dzakarullaha tamayalu kama tatamayalu asy-syajaratu birrihil 'asif ila amamin thumma taraja' ila wara'in. Ini hadis yang riwayat yang kita telah baca tadi. Sahabat bila berzikir bergoyang badan mereka seperti mana pohon ditiup angin yang kencang. Antara para ulama yang membolehkan menggerak-gerakkan badan ketika berzikir, iaitu antaranya, bukan ini saja, ada lagi ulama-ulama lain. Antaranya adalah Al-Imam As-Sayyid Al-Kabi Ahmad Al-Rifa'i, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ini Amirul Mukminin fil Hadis, yang masyhur dengan kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari. Beliau juga membenarkan. Al-Imam Khairuddin Ar-Ramli, Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Sayyuti, Al-Alamah Ibnul Jauzi, Al-Imam Nawawi, Al-Imam Al-Alamah Muhammad As-Safarini Al-Hambali, Al-Imam As-Sayyid Abu Madian, Al-Imam Al-Syekh As-Sanusi, Al-Imam Al-Alamah Al-Qattani, Al-Imam Ibn Layyun At-Tajibi, Al-Imam Al-Alamah Ibn Abidin, Syekh Abdul Ghani An-Nablusi, Syekh Muhammad Sa'id Al-Burhani rahmatullah alaihim ajma'in, wa ghairuhum kathir, dan lain daripada mereka masih ramai lagi. Kok adalah orang di zaman kita ni yang terasa dia tu boleh beristihad sendiri, dia mengatakan tak boleh zikir dalam keadaan bergerakkan badan itu, atau dia panggil zikir menari, ya, sila apakan untuk diri sendiri. Jangan nak memaksa-maksa orang lain menerima pandangan kamu, sedangkan ramai para alim ulama telah berdasarkan dalil-dalil disebutkan tadi membenarkan. Selesai. Baik. Kalau tidak ada apa soalan berkaitan isu ini, kita pergi kepada isu seterusnya, iaitu membaca surah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia atau dalam majlis. Ini pun orang komplain juga. Mana dalil baca Yasin untuk orang mati ni? Bila tahu dalil tak, ya tak amalkan juga. Kotlah dia tahu dalil dia nak amalkan, ya. Tak salah lah tanya dalil tu, tapi kadang-kadang tanya dalil tu semata-mata nak mematikan amalan, dan diterangkan dalil pun masih tak mau amal. Soalan, bolehkah membaca Yasin kepada orang-orang yang hampir meninggal dunia atau dalam majlis-majlis tertentu? Kita ziarah orang, dia sedang nazak, kita baca Yasin, boleh ke? Atau kita ada satu majlis tu kita baca Yasin? Jawapan, para ulama membolehkan. Kenapa? Ada hadis daripada An-Nasa'i, daripada Ma'qal bin Yasar Al-Muzani rahmatullah alaihim, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'u Yasin inda mautakum, bacalah Yasin di sisi orang yang mati di kalangan kamu. Jadi mauta ni zahir maknanya orang mati. Sebab tu orang dah mati pun kita baca Yasin, tak ada masalah. Itu zahir makna hadis. Tetapi boleh juga difahami mautakum itu maksudnya bukan orang yang dah mati, tapi orang yang sakratul maut, orang yang hampir mati. So baca Yasin untuk dia. Jadi kedua-duanya dirangkumi oleh mautakum. Jadi orang tu masa nak mati kita baca Yasin, dipayungi oleh hadis ini. Orang itu telah meninggal dunia pun kita baca Yasin pun boleh. Sama seperti sabda Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah, ajar dia, sebut la ilaha illallah kepada orang yang mati di kalangan kamu. Tak mati macam mana nak talqin? Ya, yang talqin dan tak kubur tu lain. Ni talqin suruh dia sebut la ilaha illallah, dia dah mati. Jadi mautakum boleh dipahami dengan makna yang hampir mati. Talqinlah, ajar dia la ilaha illallah tu makna ketika dia nak mati. Dah mati tu lain pula urusan. Dan termasuk dalam hadis ini adalah bacaan Yasin di atas kubur. Sama dia tulis, jangan salah faham, maknanya di kuburan, bukan duduk atas kubur tu. Duduk atas kubur tu dilarang. Atas kubur ni maksudnya mungkin sama dia terjemah direct daripada bahasa Arab, maksudnya di kuburan. Yang hampir mati pun elok kita baca Yasin, yang dah mati pun elok kita baca Yasin. Dalam hadis Ma'qal bin Yasar tersebut juga disebutkan bahawa Rasulullah bersabda, Yasin qalbul Quran, la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad darul akhirata illa ghufira lahu
waqra'uha 'ala mautakum. Ini versi yang lebih panjang. Tadi hanya sekerat je. Suruh baca Yasin untuk orang yang mati atau hampir mati. Ini panjang lagi. Yasin itu adalah hati Al-Quran. Tidaklah seseorang lelaki itu membaca Yasin, pun katalah dinilai dhaif sekalipun, tak ada masalah. Ya, kita dah lihat dalam bab yang keempat, hadis dhaif, sepakat para ulama mengatakan diamalkan dalam bab fadilat. Ini kan kelebihan Yasin dia. Bukan nak tetapkan hukum halal ke haram ke sah ke batal. Itu kena hadis sahih. Paling tidak kata ulama hadis hasan, ya. Tapi kalau dhaif, tak kuatlah nak tetapkan hukum, nak kata ni haram tapi hadisnya dhaif. Tak kata ni sah batal tapi hadisnya dhaif. Jadi ulama banyaknya berpegang sahih atau hasan. Tapi kalau sekadar nak cerita kelebihan, ini cerita kelebihan surah Yasin. Tidaklah membaca oleh seorang lelaki akan surah Yasin itu hal keadaan dia itu berharapkan kepada Allah, maknanya ridha Allah, dan juga negeri akhirat. Mana dia baca itu supaya hari akhirat nanti dia bahagia. Illa ghufira lahu, melainkan diampunkan baginya dosa-dosa dia. Baca Yasin dengan niat nak dapat ridha Allah, nak bahagia negeri akhirat, Allah ampunkan dosa. Maka bacalah Yasin kepada orang yang telah mati di kalangan kamu, ataupun bacalah Yasin kepada orang yang hampir meninggal dunia di kalangan kamu. Ini dalil bacaan Yasin. Dan baca Yasin pada malam Jumaat termasuk baca Yasin. Ada orang kata kenapa nak amal yang dhaif? Amal yang sahih, ya amal dua-dua. Tak ada maksud, tak ada contradiction. Berarti kalau amal dhaif tinggalkan yang sahih. Yang sahih itu pasti amalkan. Sebab kata dia yang sahihnya baca kafi, dia jom baca kafi. Tapi yang sesuai antara waktu maghrib dan isyak panjang itu adalah Yasin. Kafi boleh baca selepas itu, boleh baca sebelum itu, boleh baca keesokan harinya, boleh. Kenapa nak dilaga-lagakan? Kerana yang riwayat yang mengatakan man qara'a surah Yasin lailatal jumu'ati ghufira lahu. Barang siapa yang baca surah Yasin malam Jumaat diampunkan dosa dia. Itu adalah riwayat yang dhaif, bukan palsu. Berarti masih ada kemungkinan itu memang Nabi SAW sebut begitu. Kenapa kita amal? Kerana berhati-hati. Kalau Nabi sebut, kita tak terlepas fadilat. Dia kalau tak betul pun, bukan fadilatnya begitu, masih dapat pahala baca Yasin. Konsep beramal hadis dhaif ini sebenarnya dalam hidup kita dah amal, cuma kita tak perasan. Bila kita memandu di highway dengan laju, maklumlah misalnya tuan-tuan bawa BMW, Mercedes, highway speed limit 110. Ya Allah, kalau kancil 110 okey lah. Tapi kalau BMW kan slow sangat 110. Jadi tuan-tuan bawa dah 16, 18. Tiba-tiba nampak dari depan tu orang bagi beam. 2 kali nampak orang bagi beam, tuan-tuan slow down. Bila slow down tu sebenarnya beramal dengan riwayat yang dhaif. Sebab orang bagi beam tak pasti ikut sebab apa. Boleh jadi dia bagi beam sebab dia nak memotong, bukan sebab ada speed trap. Tapi kenapa kita take the decision to slow down? Because kita berhati-hati. Kalau betul lah ada speed trap, aku selamat. Kalau tak betul pun apa salahnya aku slow down? Kan begitu. Itu konsep beramal hadis dhaif. Sebab ada kemungkinan masih diucap oleh Nabi SAW. Pendapat ulama dalam kitab Awdahul Ma'ani Ahadits Riyadhus Shalihin disebutkan bahawa bacaan surah Yasin untuk mereka yang sedang mendekati ajal akan menjadi bekal kepadanya, seperti keadaannya membawa susu dalam perjalanan. Surah Yasin pada dasarnya dapat dibaca untuk seseorang setelah meninggal dunia pun boleh. Sebelum hampir meninggal dunia juga dibaca. Boleh dibaca di rumah, jenazah tunggu untuk diuruskan, kita baca Yasin. Malah di perkuburan, makna jenazah dah selesai di bumi, kita pergi baca Yasin pun boleh. Ada keluasan bila disebut iqra'u ala mautakum tu, ada keluasan di situ. Wallahu alam. Next insya-Allah boleh tanda lah ya tuan-tuan, untuk nanti ikut hilang lagi kitab saya, nanti saya tanya ada tanda. 213. Next 213, bab yang ke-10, isu-isu berkaitan dengan kematian, macam tahlil arwah. Kan orang kata bid'ah, ni haram buat tahlil arwah, kalau kita dijemput jangan pergi. Itu nanti Ustaz Mahdi akan terangkan tu, daripada amalan para sahabat dan juga salafus soleh, apa yang dikatakan menjamu makan selepas kematian.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum.